Betul. Okey, ada yang kata baik, ada yang kata esok exam. Okey, anyone here yang geografi akan exam pada minggu depan ataupun minggu lagi satu? Anyone here? Ada nak maklumkan kepada cikgu ke? Mungkin kamu minggu depan atau minggu satu akan ada exam? Tak ada okey, baik. Kalau tak ada, bagus. Okey, kalau ada, okey, kamu boleh lihat balik apa yang telah kamu pelajari. Dan sebenarnya apa yang kita telah pelajari sebelum-sebelum ini iaitu kalau kita lihat bermula daripada bab 1, okey, tentang skala dan jarak. Kita ulang balik sekejap iaitu tentang kita dah belajar tentang skala dan juga jarak. Okey, kita dah tahu, kita dah belajar tentang jarak mutlak, jarak relatif, skala penyata, kemudian juga skala lurus dan juga skala pecahan pengimbang. Itu semua kita telah belajar daripada bab 1. Okey, ini sedikit pengulangan pengulangan secara pantas, kita just orang kata revise sikitlah apa sebenarnya kita belajar sebenarnya ni. Okey, kemudian kita juga telah belajar tentang bab 2 dan bab 2 tu ialah tentang peta topografi. Di mana peta topografi ini kita belajar tentang membaca rujukan grade 4 angka dan membaca rujukan grade 6 angka. Okey, Faris Hamzah, saya dapat 80% hari itu. Bagus, Faris Hamzah. Bagus. Kamu memang antara pelajar yang bijak. Bagus, Faris Hamzah. Teruskan. Okey. Baik. Kemudian kita belajar juga tentang cara-cara membaca rujukan grade 4 angka dan juga 6 angka. Serta kita juga telah lihat tentang pandang darat budaya dan pandang darat fizikal. Okey. So, itu kita telah pelajari pada kelas-kelas pada awal-awal dulu. Pandang darat fizikal, pandang darat budaya. Tak apa, it's okay Daing. Doakan supaya kamu punya result geo akan mendapat keputusan yang baik ya. Itu paling penting. Baik, kemudian bab 3 kita belajar apa cikgu? Kita belajar tentang pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Di mana kita tahu kita belajar tentang pergerakan bumi ada dua, iaitu putaran dan peredaran bumi. So kita telah belajar kedua-duanya. Dan apakah kesan yang berlaku? Kalau kita tahu, kalau putaran bermakna berlaku kejadian siang dan malam. Tapi kalau peredaran bumi mengelilingi matahari, maka itu akan berlaku perubahan cuaca dan iklim, di mana ada beberapa tempat yang akan mengalami iklim 4 musim. Iklim 4 musim seperti musim panas, musim bunga, musim luruh dan juga musim salji. Semua. Tapi negara-negara tu memang 4 musim je. Dia tak macam Malaysia. Malaysia banyak musim. Betul Malaysia banyak musim. Musim hujan, musim panas, musim COVID, musim durian, musim rambutan. Banyak-banyak macam-macam musim ada. Musim cuti sekolah, musim raya, macam-macam. Okey, baik. So itu berkaitan bab 3 iaitu pergerakan bumi. Menyebabkan perubahan iklim dan juga cuaca. So itu bab yang ketiga. Bab yang keempat, kita telah mempelajari cuaca dan iklim di Malaysia. Ingat, cuaca dan iklim di Malaysia iaitu cuacanya panas dan lembap sepanjang tahun. Panas dan lembap sepanjang tahun, dan kita punya julat suhu harian tinggi tetapi julat suhu tahunan adalah rendah. Dan juga kita mengalami dua jenis hujan, iaitu hujan perolakan dan juga hujan bukit. Hujan perolakan dan hujan bukit. Dan kebanyakan hujan-hujan kita ini dipengaruhi oleh angin monsun, iaitu sama ada angin monsun timur laut dan juga angin monsun barat daya. Dan kalau kita lihat sekarang ni, kita berada di bulan 8 bulan Ogos, bermakna kita mengalami angin monsun barat daya, di mana membawa hujan, membawa hujan pada sebelah petang. Dan kita ada satu lagi angin, iaitu angin Sumatera. Angin Sumatera. Kemudian kita telah belajar tentang angin tempatan, iaitu bayu laut dan bayu darat. Kalau perbezaan dia mudah saja, iaitu bayu laut bermakna angin yang datang daripada laut dan berlaku pada waktu siang. Manakala bayu darat ialah angin yang datang daripada darat pergi ke laut dan dia berlaku pada waktu malam. Itu memang senang nak dibezakan antara bayu laut dan juga bayu darat.
Dan ini telah mempengaruhi banyak kegiatan seperti pertanian, perikanan, pelancongan dan sebagainya. Cikgu saya dah tinggalkan banyak nota Geo ni. Okey. Macam mana nak catch up? Tak susah, baca balik. Baca balik, kemudian buat latihan. Itu je. Jangan risau. Baca balik, bukan baca semua Baca yang penting-penting je, kemudian jawab soalan. Itu je. Itu cara bagaimana untuk kamu catch up. Okey, fakta-fakta dalam geografi. Mudah saja. Mudah saja. Nak tulis nota? Well, sebenarnya boleh print. Okey, sebenarnya tak perlu, boleh print. Okey, boleh print, tetapi kalau kamu nak buat secara mind map pun boleh, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Jadi kalau kamu nak tulis pun boleh juga. Okey, boleh print pun boleh juga. Okey, di Malaysia berlaku juga fenomena El Nino dan juga fenomena La Nina. Okey, ada dua. Fenomena El Nino biasanya berkaitan dengan kemarau yang panjang. Manakala fenomena La Nina adalah fenomena banjir besar yang berlaku. Itu perbezaan antara El Nino dan juga La Nina. Okey, itu bab 4. Kemudian kita belajar tentang bab yang kelima, iaitu pengangkutan di Malaysia. Okey, pengangkutan di Malaysia kita telah belajar tentang kepentingan jalan raya, landasan kereta api, pengangkutan darat dan juga pengangkutan air, serta juga pengangkutan udara. Pengangkutan udara. So kamu kena ingat nama-nama tempat. Itu berkaitan dengan landasan kereta api, di manakah stesen kereta api. Begitu juga dengan nama-nama bandar yang ada landasan kereta api. Begitu juga pengangkutan udara dan air, kamu kena ingat beberapa tempat yang ada lapangan terbang. Lapangan terbang antarabangsa seperti KLIA, kemudian juga kita ada lapangan terbang Senai dan juga lapangan terbang Bayan Lepas di Pulau Pinang. Kemudian kita belajar tentang pelabuhan-pelabuhan utama di Malaysia seperti Pelabuhan Kelang, Pelabuhan Tanjung Pelepas dan pelabuhan di Bintulu, di Sarawak. Itu bab yang kelima. Diteruskan lagi dengan faktor-faktor kemajuan pengangkutan, banyak faktor-faktornya ya. Banyak faktor-faktornya, dan itu berkaitan dengan bab yang kelima dan kepentingan pengangkutan awam ini. Okey. Seterusnya, kita telah lihat juga bab yang keenam, iaitu bab yang berkaitan telekomunikasi di Malaysia, di mana bermula dengan telegraf. Kita telah lihat telegraf kepada telefon, kemudian mesin telex, kemudian mesin fax, telefon bimbit dan juga telefon pintar yang ada sekarang. Dan negara kita pun ada beberapa satelit yang telah dilancarkan seperti MESAT 1, MESAT 2 dan MESAT 3. Dan sekarang kita mengalami kemajuan dengan ada kabel fiber optik, telefon pintar dan banyak syarikat telekomunikasi. Dan ini antara kemajuan telekomunikasi di Malaysia, dan kepentingan dia itu tak payah ceritalah. Semua orang tahu tentang kepentingan telekomunikasi terhadap negara dan pembangunan negara. Of course, kesan telekomunikasi pastinya ada yang positif, ada yang negatif. Itu pun kita telah memahaminya. Tentang bab 6 iaitu telekomunikasi. Baik. Kemudian kita telah lihat berkaitan dengan geografi kawasan iaitu bab 7. Kepelbagaian iklim dan pengaruhnya terhadap kegiatan manusia di mana pula? Di Asia. Di mana kita telah lihat macam-macam iklim yang ada di Asia ini, seperti zon iklim sejuk, sederhana sejuk, panas sederhana, kemudian juga zon iklim panas. Ini yang kita belajar tentang iklim tundra, Siberia, Laurentia, Mediterranean steppe, China, iklim gurun panas, iklim monsun tropika dan juga iklim khatulistiwa. Dan negara kita adalah negara di bawah iklim khatulistiwa, iaitu dalam zon panas. Ini pun kita telah lihat beberapa minggu yang lalu berkaitan dengan pelbagai jenis zon-zon iklim ini. Dan ini penting kerana Asia adalah sebuah kawasan yang sangat besar, iaitu benua terbesar di dunia. So sebab itu ada banyak zon-zon iklim. Zon iklim panas sederhana,
Kemudian kita telah lihat zon iklim panas seperti gurun, okey, dan juga seperti hutan seperti monsun tropika dan juga khatulistiwa. Baik, kemudian kita juga telah mempelajari bab 8 jenis dan kemajuan pengangkutan di Asia, di mana kita telah lihat tentang kemajuan pengangkutan seperti pengangkutan darat. Okey, darat seperti landasan kereta api di India yang memang panjang gila tu, landasan kereta api Trans-Siberia yang memang panjang juga. Okey, dan juga kita telah belajar tentang landasan kereta api yang seperti bullet train berkelajuan tinggi di Beijing, Shanghai. Kemudian kita ada pengangkutan udara seperti di Dubai, seperti di Kuala Lumpur dan juga seperti di Tokyo. Ini kemajuan lapangan terbang. Pengangkutan air, ia terdapat juga di Asia seperti pelabuhan-pelabuhan Jawaharlal, pelabuhan Tokyo, Hong Kong dan juga Singapura. Dan antara kemajuan pengangkutan di Asia ini seperti jaringan landasan kereta api Shinkansen di Jepun, iaitu kereta api yang berkelajuan tinggi. Shinkansen di Jepun. Begitu juga kita telah belajar tentang lapangan terbang antarabangsa termaju, iaitu di Dubai. Dan kita juga telah mempelajari pelabuhan yang termaju juga, iaitu pelabuhan Hong Kong. Kita juga telah belajar tentang kesan-kesan pengangkutan terhadap manusia dari sudut masyarakat, ekonomi dan juga alam sekitar. So itu bab ke-8 yang kita telah pelajari. Jadi kesimpulannya, sebenarnya bagi cikgu geografi tingkatan 2 tak susah. Tak susah. Cuma mungkin kamu kurang latihan itu je. Sebab itu nanti cikgu akan sediakan latihan-latihannya ya. So hari ini kita nak masuk kepada bab 9 iaitu pemanasan global, dan bab ini telah kamu pelajari di PDPR ke belum? Kat PDPR kat sekolah dah belajar belum? Bab ini, bab pemanasan global. Dah belajar belum? Faris Hamzah? Belum lagi dah habis semua bab. Oh laju betul, dah habis semua bab. Okey, tak apa. Okey, yang penting kalau macam cikgu selalu cakap kalau katakan kamu dah belajar semua bab itu, anggaplah ini adalah kelas sebagai kelas kita kata sebagai kelas satu, kelas yang revision. Tetapi kalau kamu belum belajar, ini adalah sebagai satu pendedahan. Pendedahan ya. Baik, so kita nak masuk kepada pemanasan global. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan pemanasan global? So kita lihat di sini, apakah maksud pemanasan global? Global ni maksudnya satu dunia. Satu dunia ya. Maksudnya di sini, pemanasan global ini ialah bermaksud, okey, kalau kita lihat pemanasan iaitu bermaksud peningkatan suhu. Okey, peningkatan suhu atmosfera bumi secara berterusan. Akibat daripada apa tahu? Pertama, kesan rumah hijau yang melibatkan pertambahan gas karbon dioksida. Okey, gas karbon dioksida dan juga klorofluorokarbon dan bahan-bahan pencemar yang lain. Jadi pemanasan global sebenarnya bermaksud peningkatan suhu atmosfera bumi. Okey. Dan kalau katakan global ni, global sebenarnya meliputi mempengaruhi ataupun mengenai seluruh dunia. Itu yang dipanggil sebagai global, seluruh dunia. Ni ada cikgu dia tanya. Cikgu Ashraf, mengapa suhu bumi semakin panas? Suhu bumi semakin panas kerana haba yang dibalikkan oleh bumi terperangkap dalam atmosfera oleh gas rumah hijau. Apa benda tu cikgu? Saya tak fahamlah. Haba yang dibalikkan oleh bumi terperangkap dalam atmosfera oleh gas rumah hijau. Apa tu? Yang saya tahu mak engkau hijau je. Gas rumah hijau tak pernah lagi. Kan? Mak engkau hijau saya tahu. Tapi kesan rumah hijau okey, jom kita lihat. Okay. Your mother is green Your mother is green. Okay. Mak kau hijau. Okay. Okay. Baik, kita lihat di sini. Inilah sebenarnya. Ini keadaan. Ini gambar ni kamu kena faham betul-betul. Okey. Sebenarnya begini. It's okay, Ren. It's okay. Okay. So kita lihat di sini Okey. Secara umumnya bumi
mendapat haba daripada matahari. Setuju? Okey kan? Bumi mendapat haba daripada matahari. Okey, mak dia hak cikgu. Okey, baik. Okey. So kalau kita lihat matahari di sini, dia akan memancarkan dan melepaskan haba. Okey, melepaskan haba ke bumi. Okey. Jadi ini menyebabkan berlakunya penyerapan, iaitu sebahagian besar haba daripada pancaran bumi, pancaran matahari akan diserap oleh bumi. Dan ini tujuan dia untuk apa? Untuk bertindak memanaskan bumi. Itu memang okey. Maknanya matahari berikan pancaran cahaya tu dan haba kepada bumi. Namun begitu, bukan semua diambil. Bumi tak ambil semua. Sebahagiannya akan dilepaskan semula. Jadi kalau kita lihat, sebahagian haba akan diserap dan disebarkan ke semua arah molekul gas rumah hijau yang meningkatkan lagi pemanasan bumi. Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya sebahagian haba tu diserap. Kemudian patutnya dilepaskan semula melalui pantulan. Kalau kamu lihat sebelah kiri ni, iaitu pantulan, sebahagian pancaran matahari akan dipantulkan semula oleh bumi dan atmosfera. Sepatutnya bila dah dia turun ke bawah, sebahagian yang itu akan dia pantul dan dia naik ke atas. Dia keluar semula. Tetapi oleh kerana adanya di sini, iaitu ada apa kat sini, iaitu gas-gas rumah hijau. Di sinilah ada gas-gas rumah hijau di lapisan atmosfera itu, menyebabkan sebahagian itu ada kawasan ini, ada tempat ini, ada haba itu dia tak lepas, dia kena blok dengan gas-gas rumah hijau tu, menyebabkan haba itu turun balik ke bawah. Haba itu turun balik ke bawah, menyebabkan bumi telah menerima pancaran haba sebanyak 2 kali. Mula-mula, pancaran yang pertama yang ini. Pancaran pertama. Kemudian patutnya dilepaskan balik. Tapi oleh kerana ada gas-gas rumah hijau tu, menyebabkan dia pantul balik ke bumi, bumi semula. So bermakna di sini, yang ini pancaran pertama itu adalah yang pertama kali, dan yang ini adalah yang kedua. Yang kedua. So ini menyebabkan dia menambahkan panas bumi. Bumi bertambah panas. So macam mana nak hilangkan gas rumah hijau, cikgu? Baik. Okey, gas rumah hijau ini sebenarnya banyak terdiri daripada apa tahu? Karbon dioksida, karbon monoksida yang terkumpul dekat lapisan atmosfera. Jadi, kalau kita nak hilangkan gas itu, kita kena kurangkan penggunaan kenderaan. Kita kena kurangkan pelepasan asap oleh kilang dan kenderaan. Jadi akan menyebabkan kurangnya bilangan, kurangkan penggunaan aircon. Kurangkan penggunaan aircon. Jom kita tengok. Okey. Okey, kita lihat sini Tahun 2016. Okey. Tahun 2016 mencatatkan suhu permukaan bumi yang terpanas. Sejak penyimpanan rekod moden bermula, iaitu pada tahun 1980, peningkatan suhu permukaan adalah kira-kira 1.1 darjah Celsius. Maknanya kalau di Malaysia ni, katakan di Kuala Lumpur, 34 hingga 35 darjah Celsius, pada tahun 2016 dia telah naik menjadi 37. Ingat naik 1 darjah pun dia punya panas dah lain macam. Macam kalau kamu ingat macam ada beza tak di antara aircon kamu suhu 20 darjah dengan 19 darjah? Kan kamu rasa macam tak ada beza sangat, cikgu. Memanglah tak ada beza sangat sebab bilik kamu kecil. Dan aircon kamu kecil. Tapi bayangkan kalau haba tu datang daripada seluruh dunia. Perbezaan itu menyebabkan ianya lebih panas. Sebab keseluruhannya
keseluruhannya. Okey, keseluruhannya menjadi lebih panas. Jadi kita lihat di sini. Apakah faktor-faktor pemanasan global? Apakah sebab-sebab berlakunya pemanasan global ni, cikgu? Okey, faktor-faktor pemanasan global yang pertama adalah faktor, dia ada dua faktor, iaitu kita katakan sebagai pertama faktor aktiviti manusia dan yang kedua adalah faktor semula jadi. Baik, faktor aktiviti manusia dulu. Sebab apa? Kita lihat pemanasan global sebab aktiviti pertanian yang menggunakan racun serangga dan baja kimia secara berlebihan. Ingat racun serangga dan baja kimia ni banyak melepaskan gas-gas nitrogen. Gas-gas nitrogen ini akan menyebabkan bilangan oksigen di bumi semakin berkurangan. So ini yang menyebabkan bila oksigen berkurangan, maka udara akan diisi oleh nitrogen dan karbon dioksida. So ini menambahkan pemanasan. Nampak tak? Racun serangga seperti shelltox, seperti reed sack, tapi itu di rumah sikit sangat, tak adalah perubahan sangat kan. Tapi kalau untuk pertanian, diorang akan sembur banyak-banyak. Dan ini telah menjejaskan kita punya atmosfera sebenarnya ya. So pertama sebab aktiviti pertanian. Itu yang pertama. Yang kedua, penyahutanan secara besar-besaran bagi menjalankan aktiviti pertanian, pertempatan dan perindustrian. Baik. Ingat lagi Mamat Sado sponsor spray lipas tu. Ya, yang macam ni kan? Kan. Ingat Shelltox. Dia macam tu. Okey, baik. Okey. So, itu racun serangga Okey. Penyahutanan ni ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil deforestation, betul. Deforestation, penyahutanan ni maksudnya apa tahu? Pembukaan hutan, pembersihan hutan secara besar-besaran. Maknanya penyahutanan ni tebang pokok banyak-banyak, bersihkan kawasan-kawasan tu semua dan jadikan dia kawasan pertanian, kawasan pertempatan dan kawasan perindustrian. Maknanya hutan semakin mengecil. Semakin berkurangan. Itu juga menyebabkan pemanasan global. Betul, nanti oksigen kurang. Oksigen kurang. Itu sebenarnya. Dan yang ketiga, pembebasan asap oleh kenderaan bermotor dan aktiviti perindustrian yang menggunakan bahan api fosil sebagai bahan bakar utama. Ya, betul. Kalau kita lihat pembebasan asap oleh kenderaan bermotor seperti motosikal, kemudian kereta, bas, dan sebagainya. So asap yang keluar tu itu memang mencemarkan dan mengakibatkan banyak pelepasan karbon dioksida dan karbon monoksida. Ini menyebabkan bumi semakin panas. Yes. Dan satu lagi, aktiviti perindustrian yang menggunakan bahan api fosil. So, mungkin ada yang akan bertanya, cikgu, bahan api fosil ni apa? Bahan api fosil ni adalah bahan api yang diambil daripada perut bumi. Daripada perut bumi seperti apa? Seperti, kalau kita tulis seperti seperti petroleum, seperti gas asli, kemudian juga seperti arang batu, ini semua adalah bahan api fosil. Ini semua adalah bahan api fosil, dan ini menyebabkan kalau dibakar akan melepaskan karbon dioksida dan karbon monoksida yang banyak. Itu menyebabkan kita punya pemanasan global. Yes. Seperti kata Faris Hamzah, mesti dekat hutan Borneo semalam sejuk sebab tak banyak kenderaan. Betul? Kalau kamu pergi Sabah, Sarawak, yang kawasan banyak hutan di kawasan pedalaman, memang sejuk sebab banyak hutan.
Banyak pokok-pokok. Ya, betul. Bahan api fosil dan mineral berasal daripada fosil-fosil haiwan yang telah mati. Betul? Petroleum kan berasal daripada tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang telah mati. Gas asli pun sama. Arang batu pun sama. Jadi itu keburukan penggunaan petroleum, gas asli dan arang batu daripada bahan api fosil. Itu yang ketiga. Bermakna di sini kita lihat punca pemanasan global daripada aktiviti manusia. Pertama, aktiviti pertanian. Kedua, penyahutanan. Dan yang ketiga, pembebasan asap oleh kenderaan. Okey. Dan yang keempat, pembakaran terbuka. Seperti mana gambar di sinilah. Pembakaran terbuka. So, pembakaran terbuka, kita tahu akan menyebabkan pembebasan gas-gas karbon dioksida dan juga karbon monoksida. Ingat tu, sebab itu Adila Arisha, cikgu tahu Adila Arisha ni tinggal di kawasan Teluk Panglima Garang. Kawasan Teluk Panglima Garang, kalau tak cikgu selalu berlaku pembakaran terbuka, iaitu asap yang banyak, kadang-kadang macam jerebu. Jadi kerana apa banyak berlaku pembakaran di sana. Betul tak Adila Arisha? Kita ada teknologi yang boleh mengurangkan pemanasan global dan boleh menyelamatkan alam sekitar, tapi semua kos tinggi. Ya, betul. Ya, betul. Area Selangor memang panas. Memanglah area Selangor memang panas sebab banyak kawasan perindustrian. Baik. Kemudian faktor semula jadi juga boleh menjadi punca kepada pemanasan global. Seperti letusan gunung berapi yang mengeluarkan banyak asap dan debu. So, ini adalah punca kepada pemanasan global. Kipas level 4 tapi tetap panas. Hai. Habis 6.5. Baik. Solar panel, paper made from elephant poop. Ya, betul. Kemudian faktor semula jadi iaitu penerimaan pancaran matahari yang berlebihan pun ada juga. Dan juga kebakaran hutan secara semula jadi. Juga ini adalah punca kepada pemanasan global. Kadang-kadang matahari, kamu tahu matahari kan? Matahari ni sebenarnya kadang-kadang berlaku letusan api di matahari itu. Itu menyebabkan haba yang terpancar daripada matahari lebih panas. Dari pancaran matahari ini berlebihan, itu juga menyebabkan pemanasan global. Jap. Mana Adila Arisha ni? Senyap aja. Ada ke tak ada ni? Ada ke tak ada ni? Baik. Nasib baik ada. Letusan gunung berapi bagus untuk pertanian kan? Ya, letusan gunung berapi sebenarnya tak bagus untuk manusia. Tetapi lama kelamaan dia punya lahar tu, dia punya magma tu yang ada di tepi-tepi gunung berapi memang sesuai untuk menyuburkan tanah dan sesuai untuk pertanian. Yes. Ya, betul. Tapi semasa meletup tu kena larilah. Takkan semasa meletup tu kau nak tunggu. Meletup lah. Meletup. Tak payahlah macam tu kan. Sekarang tak pasal-pasal dengan kamu pun terkambus. Ya, betul. Betul Aiman Ashraf. Pembakaran hutan kat Turki tu semula jadi ke? Ya, betul. Semula jadi. Cikgu, macam mana satelit masih berfungsi walaupun berada di luar bumi? Kan matahari memancarkan cahaya. Sebenarnya kebanyakan satelit-satelit yang berada di luar bumi itu mereka bergerak menggunakan teknologi solar. So diorang berfungsi beroperasi menggunakan panel-panel solar. Jadi mereka ambil cahaya matahari itu dan mereka menggunakannya, menukarkannya menjadi tenaga elektrik. Ya, betul. Tenaga solar. Ya, betul. So inilah antara kejadian yang berlaku di muka bumi ni. Ini sebagai contoh letusan gunung berapi. Ini nampak letusan gunung berapi. Menyebabkan juga pelepasan gas-gas
SO2 iaitu sulfur oksida. Ni SO2 ialah sulfur oksida. Sulfur oksida ni bahaya sebab dia beracun. Sulfur oksida beracun. Okey, yang selalu banyak keluar dalam dalam daripada gunung berapi itu memang beracun. Karbon monoksida biasanya dikeluarkan daripada kenderaan-kenderaan. Ini pun beracun juga. Okey. So di sini kalau kita lihat, inilah dia nampak aktiviti-aktiviti. Ya Allah. Tak keluar daripada atmosfera bumi. Habis tu sebenarnya dia memang tak mampu untuk keluar daripada atmosfera bumi. Sebab dia punya sifat dia yang lebih berat. So sifat dia yang lebih berat tidak mampu untuk keluar daripada itu. So dia kena neutralkan dengan oksigen. Dia kena dineutralkan dengan oksigen. Nampak tak? Dia kena neutralkan dengan oksigen. Jadi itu pentingnya oksigen. Oksigen datang daripada mana? Daripada tumbuhan, pokok-pokok. Nampak tak? So kita lihat di sini, letusan gunung berapi, kemudian juga penjanaan tenaga elektrik terma. Elektrik ini menggunakan bahan bakar. Begitu juga pengangkutan, pelepasan asap. Kemudian pertanian dan penternakan akan menggunakan banyak racun dan baja-baja yang banyak kandungan nitrous dan sebagainya. Yes. Okey, apa beza asap yang cikgu terangkan tadi? Okey. Kalau kita lihat di sini, yang mana Mardia? Yang ini Ini bukan asap Ini adalah kita katakan sebagai kandungan bahan kimia. Kandungan bahan kimia yang ada dalam asap tu. Dalam asap ni ada bahan kimia seperti karbon monoksida. Karbon monoksida ni banyak terdapat dalam kenderaan. Dalam kenderaan seperti kalau kita tengok ni lah, inilah dia. Okey, ini dia. Kalau kita lihat, kalau pembakaran terbuka, pembakaran open fire open burning semua, pembakaran terbuka, dia akan menyebabkan gas yang dilepaskan ialah gas karbon dioksida. Okey. Tapi kalau penjanaan tenaga elektrik terma juga adalah karbon dioksida. Okey, maknanya tenaga elektrik tapi menggunakan bahan bakar. Okey, elektrik terma ni maknanya elektrik haba. So dia akan gunakan bahan bakar, itu juga banyak karbon dioksida. Kalau pengangkutan pun sama juga. Iaitu kalau pengangkutan ada banyak karbon dioksida dan karbon monoksida. Perindustrian ada banyak karbon dioksida, nitrogen dioksida dan juga CFC. CFC stands for chlorofluorocarbon. Yang banyak digunakan di aircon semua kan. So gas yang digunakan CFC itu memang menyebabkan pencemaran. Begitu juga kalau pertanian, ada gas metana. Metana ni sebenarnya adalah gas yang keluar daripada najis. Najis haiwan tu, dia ada satu gas metana dan itu juga mencemarkan. Begitu juga nitrous oksida pada tumbuh-tumbuhan. Pada racun dan baja, iaitu nitrous oksida. Kemudian letusan gunung berapi juga akan menyebabkan pengeluaran karbon dioksida, karbon monoksida dan juga sulfur dioksida. Sulfur dioksida ni yang beracun sebenarnya. So ada yang bertanya, what if all countries on earth are rich and use advanced technology? We could save nature and endangered animals. Well, sebenarnya kalau kita fikir daripada satu sudut sebenarnya bagaimana sesuatu country tu, sesuatu negara itu boleh menjadi rich, bagaimana dia boleh menjadi kaya? Kerana dia akan kaya kerana apa? Penjualan alam semula jadi dia. Dia akan banyak menggunakan sumber alam semula jadi dia. Dan of course ini akan menyebabkan pencemaran. Dan kalau kamu ingat kamu ingat tak semasa PKP yang first dulu? PKP daripada March sampailah ke Jun sampai ke Oktober. Yang itu kamu perasan tak? Menurut kajian, menurut kajian NASA dan juga banyak kajian-kajian, dia kata apa tahu, bahawa daripada bulan 3 tu sampailah ke bulan 10,
okey, kita kata sebagai ozon, okey, lapisan ozon yang berlubang dekat kutub utara telah mengecil dan tertutup. Kerana apa? Kerana daripada Mac sampai Oktober, banyak negara yang telah buat lockdown. So, kenderaan tak boleh keluar, kemudian perindustrian terhenti, banyak aktiviti manusia terhenti, menyebabkan apa tahu? Global warming turun dan lapisan ozon itu telah pun dapat dipulihkan semula. Maknanya apa? Maknanya aktiviti utama yang mencemarkan adalah aktiviti manusia. Dan bagaimana untuk mengurangkan pemanasan global ini? Mengurangkanlah aktiviti manusia. Nampak tak? So, ada hikmah PKP tu. Yes, dapat mengurangkan pencemaran alam. Dan juga dapat mengurangkan pemanasan global dan juga dapat mengurangkan penipisan lapisan ozon. Ya, ada hikmah dia. Bayangkan sekarang ni kalau kita lihat, banyak kilang-kilang. Kalau kita lihat di sini macam gambar ni, banyak kilang-kilang, separuh daripada kilang tak beroperasi. Kemudian juga banyak bandar-bandar pun di kawasan-kawasan bandar banyak juga yang tak beroperasi. Kemudian juga banyak kenderaan pun tak beroperasi. Pertanian pun kurang beroperasi. Jadi letusan gunung berapi pun tak ada, pembakaran pun tak ada. Jadi ini menyebabkan nature ataupun alam semua jadi kita telah berjaya memulihkan alam sekitar itu sendiri. Ya, cuma lockdown ni akan menjejaskan hidup manusia lah. Akan menjejaskan hidup manusia kerana apa? Tak dapat pergi bekerja dan tak dapat pergi sekolah dan menjejaskan pendapatan. Yes. Of course, macam cikgu cakap apa? Setiap perkara yang berlaku pastinya ada buruk dan baiknya. Setuju tak? Setiap perkara yang berlaku di dunia ni ada kesan baik, ada kesan buruk. Everything ada kesan baik, ada kesan buruk. Yes, itulah dia. Nampak tak? Jadi itulah yang kita pelajari, iaitu tentang faktor-faktor pemanasan global. Jadi ada hikmah lah kalau kita ni duduk di rumah dan kelas online saja. Kerana apa? Dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. So kalau kita lihat soalan macam ni, nyatakan 3. Kalau dikatakan nyatakan 3 aktiviti manusia yang menyebabkan pemanasan global. Kalau aktiviti manusia banyaklah. Seperti kita boleh ambil yang pertama, aktiviti manusia seperti pertanian dan penternakan, pengangkutan, dan juga kita boleh ambil kegiatan perindustrian. Inilah 3 aktiviti manusia yang menyebabkan pemanasan global. So, apakah perkaitan? Apakah perkaitan antara gas rumah hijau dengan peningkatan suhu global? Ini soalan kebat. Kena hafal ke? Tak perlu. Tapi kamu kena faham, ada 3 je. Karbon monoksida, karbon dioksida dan sulfur dioksida. Itu yang penting lah, itu yang penting. Itu yang penting ya. So perkaitan antara gas-gas rumah hijau dengan peningkatan suhu, iaitu kita tahu bahawa gas-gas yang inilah, karbon dioksida, monoksida, nitrogen dioksida, CFC, metana, nitrous oksida, sulfur dioksida. Gas-gas inilah sebenarnya kalau kita lihat, gas-gas inilah yang telah menyebabkan gas itu berada di mana? Berada di kawasan ini. Gas-gas itulah yang berada di kawasan lapisan atmosfera. So gas-gas ini telah menghalang pelepasan haba ke angkasa lepas. Menyebabkan haba itu terpantul semula ke bumi, menyebabkan bumi menjadi lebih panas. 2 kali lebih panas. Nampak tak? Maknanya gas-gas tadi, karbon dioksida, monoksida dan sebagainya telah membentuk dan telah terkumpul di lapisan atmosfera dan menghalang, perkataan dia menghalang haba menghalang haba terlepas ke angkasa, menghalang haba pergi ke angkasa dan ianya memantul kembali ke bumi, menyebabkan pemanasan 2 kali berlaku. Boleh faham? Itulah
perkaitan antara gas-gas karbon dioksida dengan pemanasan global, peningkatan suhu. Nampak tak? Itu menjawab soalan nombor 2. Boleh faham ke tak boleh faham? Boleh faham satu, okey. Okey, cikgu, kenapa dia namakan rumah hijau dan satu teknologi hijau? Okey, baik. Baik, bagus soalan itu. Kenapa rumah hijau tu benda yang tak baik? Satu lagi baik. Okey. Okey. So cikgu nak menjawab soalan daripada Madia Soleha. Bagus soalan kamu ni, soalan kebat sebenarnya. So dia tertanya tentang dua perkara, iaitu pertama, okey, kesan rumah hijau, okey, dan satu lagi iaitu berkaitan dengan teknologi hijau. Teknologi hijau. Ini tidak ada kena-mengena dengan mak engkau hijau ke ataupun apa-apa juga yang hijau. Okey. Ya, teknologi hijau. Yes, ada. Okey, baik. Rumah hijau sebenarnya adalah, okey, dikatakan sebagai, okey, rumah hijau sebenarnya adalah sebuah rumah. Dia rumah. Okey. Dia rumah. Okey. Dan rumah ini, okey, baik, rumah ini banyak terdapat di mana tahu? Rumah ini greenhouse, dipanggil greenhouse sebenarnya. Kalau di barat, kat barat memang banyak. Dekat Europe, dekat Amerika banyak greenhouse. Okey. Baik. Greenhouse ini, okey, biasanya terletak di belakang rumah dia orang tahu. Belakang rumah dia orang, dan apa yang dia orang buat kat sini cikgu? Iaitu dalam rumah hijau ni dia akan buat satu panel, satu meja kat sini, okey, kat meja, dan di atas meja tu dia akan tanam pokok. Dia akan tanam pokok dalam pasu. Okey, dia tanam pokok dalam pasu macam ni. Dia tanam pokok banyak-banyak. Okey, dia tanam pokok banyak-banyak, okey, dalam pasu bunga. Okey, macam tu. Okey. Baik. Dan dia tanam dalam rumah hijau ni. Kenapa tak tanam macam biasa? Sebab greenhouse ini terletak di kawasan, okey, kawasan 4 musim. Negara-negara 4 musim, yang mana dia ada musim, okey, musim salji. Bila ada musim salji, okey, okey, bila ada musim salji, kalau pokok-pokok ni tanam kat luar, dia cepat mati. Sebab akan terkambus oleh salji. Sebab itu mereka tanam dalam rumah ini, rumah hijau. Dan rumah ini dibuat daripada apa tahu? Rumah ini, okey, dibuat daripada plastik biasanya. Plastik, kadang-kadang kaca yang boleh, okey, yang transparent. Yang biasanya transparent. Rumah ni bumbung dia pun transparent. Okey, yang mana kenapa dia transparent? Supaya matahari boleh masuk, cahaya matahari boleh masuk dan okey, dan memberi memberi makanan ataupun juga memberi haba kepada pokok-pokok tu. Jadi, baik, apabila apabila cahaya matahari tu masuk, cikgu buat warna hijau. Bila cahaya matahari masuk, kemudian apa yang berlaku? Cahaya matahari tu patutnya keluarlah kan? Tapi oleh kerana dia transparent, transparent, maka menyebabkan cahaya itu akan ataupun haba itu akan pantul balik ke dalam. Maknanya, haba itu akan pantul balik ke dalam. So ini menyebabkan rumah ini sentiasa panas, maknanya sentiasa berhaba. Dia maintain haba. Untuk apa? Supaya pokok-pokok ini kekal hidup dalam haba yang maintain. Walaupun kat luar ni dah 0 darjah Celsius. Maknanya dah paras beku waktu musim salji kan. Waktu musim salji kat luar ni 0 darjah Celsius. Tapi kalau kat dalam tu masih lagi mungkin dalam 24 darjah Celsius. Nampak tak? Ya, jadi kesan rumah hijau ni, kalau untuk rumah hijau bagus. Sebab dia mengalami pantulan haba dan mengekalkan pokok-pokok. Tapi kalau kat bumi,
dia pantulkan balik haba, menyebabkan bumi semakin panas. Nampak tak? Sebab itu rumah hijau ni, kesan rumah hijau ni adalah sesuatu yang buruk untuk bumi. Tapi kalau untuk rumah hijau ni, dia bagus. Boleh faham? Boleh faham tak semua? Apa yang cikgu cakap ni boleh faham tak? Ya, betul Madia Soleha. Dia kaitan dengan ozon bumi kita. Yep, betul. Boleh faham tak apa cikgu cakap ni? Apa cikgu cerita ni? Korang boleh faham tak ni? Ozon bumi tu dia macam bumbung ni lah. Bumbung ni ibaratnya seperti seperti ozon. Ozon kat situ. Nampak tak? Ya. Yeah. Okey. Kenapa rumah hijau bukan warna hijau? Okey, rumah hijau sebab apa? Sebab ada tanam pokok pandai. Kan pokok-pokok tu kan warna hijau. Sebab itu dia greenhouse. Maknanya rumah pokok sebenarnya. Rumah untuk pokok. Okey. Apa dah. Tapi pokok warna apa? Pokok warna merah. Okey. Okey. Apa dah Zina version? Mana ada mak kita hijau? Tak ada. Kan? Mak kita kadang-kadang pink. Kadang-kadang warna gold. Tak cari tengok tangan dia. Banyak gold kot. Tu mak kita. Okey. Baik. Okey. Pokok cikgu macam tahi terkeluar. Itulah pasal. Macam tahi terkeluar. Dicontoh je lah Aaron. Kau ni kan. Asal aku lukis je macam tahi. Aku conteng muka kau baru tahu. Okey, baik. Teknologi hijau adalah teknologi yang mesra alam. Teknologi yang mesra alam. Ya, cikgu tahu. Ya, Aaron, cikgu tahu. Kamu main-main gurau. Cikgu pun chill juga. Okey. Teknologi yang mesra alam dan teknologi yang tidak mencemarkan alam sekitar. Itu maksud teknologi hijau. Okey. Contohnya lah kan. Contohnya kalau kita lihat seperti ada motosikal yang pakai minyak. Tapi ada juga motosikal yang pakai elektrik. Pakai bateri dan pakai elektrik. So, motosikal yang pakai elektrik itu dikatakan sebagai teknologi hijau sebab dia tidak mencemarkan alam. Yes, betul. Itu teknologi hijau. Bukan maknanya teknologi itu diwarnakan warna hijau. Tak. Tak. Kalau lori itu dicat hijau pun dia tetap mencemarkan alam sebab pelepasan asap. Walaupun dia warna hijau. So tak ada kaitan dengan warna hijau. Teknologi hijau maksudnya teknologi yang mesra alam dan tidak mencemarkan alam sekitar. Okay. Jadi tengok lori sampah warna hijau. Ya, betul. Okay. So baik, sekarang kamu semua dah faham tentang apa itu kesan rumah hijau dan teknologi hijau. Boleh faham Kesan rumah hijau ni boleh faham okay. Boleh faham? Biar cikgu. Okay. Itu yang kita mahu. Kita nak kefahaman tentang pemanasan global ini. Yes. Okay. So, kita memang pejam celik dah 6.30 dah habis dah. Okay, air deras betul. Ya. Yeah.